Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih kepada hamba-hambanya yang bertaubat dan kasih kepada hamba-hambanya yang menyucikan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Dan barang siapa yang memilih selain daripada Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat nanti ia tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu wa taala, selagi memberi peluang kehidupan kepada kita di saat dan ketika ini. Mudah-mudahan dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita memanfaatkan sepenuhnya bagi mencari redha Allah dengan mencari bekalan-bekalan yang disuruh oleh Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya berjayalah hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Alhamdulillah, malam ni kita dah masuk 1 Sya'ban. Masuk 1 Sya'ban dah. Maknanya bulan Rajab telah pun meninggalkan kita. Bulan Rajab yang merupakan salah satu daripada bulan haram telah pun meninggalkan kita. Bulan yang dikenali dengan bulan solat, kerana di dalamnya sejarah mencatat perintah solat Allah Ta'ala, perintah melaksanakan ibadah solat fardu 5 waktu ini bermula di bulan Rajab, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan, dan Nabi menerima taklif, tanggungjawab melaksanakan ibadah solat yang pada asalnya 50 waktu sehari semalam, dikurangkan sehingga menjadi 5 waktu sehari semalam. Mudah-mudahan kita meningkatkan kualiti ibadah solat kita. Setiap tahun kita sambut Isra' dan Mi'raj, maka kita cuba sedaya upaya untuk meningkatkan kualiti ibadah solat kita daripada semasa ke semasa. Dan di bulan Sya'ban ini juga ada peristiwa yang besar juga berlaku, sabit dengan hadis-hadis, ada disebut di dalam kitab Mustika Hadis. Hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di bulan Sya'ban, iaitu malam nisfu Sya'ban. Amalan kita diangkat itu secara tahunan, dan ada hadis-hadis yang lain menyatakan Isnin, Khamis diangkat amalan kita. Jadi juga merupakan peristiwa yang besar yang kita cuba tingkatkan amal ibadah kita di malam nisfu Sya'ban. Kalau ulama-ulama kita dulu cuba buat bacaan Yasin 3 kali. Selalunya duk baca sekali. Jadi nak tingkatkan lagi amalan, buat 3 kali. Tak ada salah apa. Boleh kita buat. Bukan Yasin saja, nak baca surah Kahfi ke, nak khotam Quran ke. Dan juga kita tambah dengan amalan-amalan sunat yang lain. Kalau di Mekah, di kalangan yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah,
Malam nisfu Syaban mereka pi daripada Maghrib lagi. Pi daripada Maghrib lagi dan mereka buat amal-amalan. Itu di Masjidil Haram yang berlipat kali ganda kita di sini. Lepas dengan amalan, lepas sembahyang Maghrib, lepas Isyak, baca Quran, buat solat-solat sunat, mereka berqiyamul lail. Subuh esok baru balik. Jadi kita ni baru nak baca Yasin 3 kali, orang kata bida'ah dah. Baru nak baca 3 kali, nak tambah 2 kali lagi daripada apa yang kita duk baca tu. Jadi tak ada masalah, buatlah. Cuma kita tak mengatakan perkara ini wajib. Bukan satu yang difardukan. Cuma kita nak menambahkan amalan kita. Kita buat. Ustaz masih ingat apa Tuan Guru Haji Soleh Musa. Dia kata, mereka di sana, masa dia duduk di Mekah tu, ulama-ulama hebat di Mekah tak pernah tinggal amalan, mempertingkatkan amalan di malam nisfu Syaban. Tak pernah tinggal. Bahkan dia kata, ayat telaga Zam-Zam pun agak luar biasa di malam nisfu Syaban. Macam nak naik juga ayat telaga Zam-Zam pun, macam nak naik daripada tahap yang asal. Itu Ustaz dengar sendiri daripada almarhum Tuan Guru Haji Soleh Musa berkaitan dengan nisfu Syaban. Jadi tak lama, 15 hari lagi, kita 14 hari lagi, kita akan sampailah kepada nisfu Syaban, dan kita cuba tingkatkan amalan kita di malam nisfu Syaban, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sampai juga ke bulan Ramadan. Ada sebulan lagi dah, insya-Allah. Baik, kita sambung siri pengajian kitab Fiqh Mazhab Syafi'i ini. Kita masih lagi dalam fasal yang keempat, jenis-jenis air. Kita dah belajar dah, secara pintas lalu kita dah belajar berkenaan dengan jenis-jenis air. Air ni satu keperluan yang sangat penting kepada kita. Kalau tak ada elektrik, tak apa hari, tak ada air, jam. Tak ada elektrik, boleh tahan lagi. Kalau tak ada air, maka akan mengganggulah sistem pengurusan kehidupan kita tu. Jadi Islam mengambil berat berkenaan dengan air yang sangat penting bagi menyempurnakan kehidupan kita. InsyaAllah kita sambung di khulasah. Penutup dah untuk tajuk jenis ayat ni. Lepas tu kita akan tengok pula pendapat imam-imam mazhab berkenaan dengan jenis-jenis ayat ini. InsyaAllah kita akan sambung yang ke-11. Yang ke-11, air mutanajis. Air mutanajis ialah air yang jatuh najis ke dalamnya, atau air yang terkena najis. Air itu terbahagi kepada 2 bahagi. Yang pertama, air yang sedikit, iaitu air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah ni kita dah sebut dah belajar dah pada pelajaran yang lalu. Yang kedua, air yang banyak, iaitu air yang cukup 2 kulah atau lebih. Baik. Yang ke-12, air yang kurang dari 2 kulah menjadi air mutanajis dengan sebab masuk najis ke dalamnya atau kena najis. Sama ada air itu berubah warnanya atau baunya atau rasanya atau tidak berubah. Kita belajar itu lebih kurang 2 kali 2 kaki. Keluasan dia panjang kali lebar kali tinggi. Bila penuh cukuplah 2 kulah. Tapi kalau sekiranya tak cukup, cicak berak dalam kulah tadi, walaupun tak berubah, warna tak berubah, rasa pun tak berubah,
bau pun tak berubah. Dia tetap menjadi air mutanajis, air yang mengandungi najis, yang ada najis. Yang ke-13, air yang cukup 2 kolah atau lebih tidak menjadi air mutanajis bila masuk najis ke dalamnya, kecuali air itu berubah warnanya, baunya atau rasanya. Jadi bila ayat banyak ni, Nabi kata lam yahmilul khubus. Ayat yang melebihi 2 kolah ni dia tidak mengandungi najis. Maknanya sekiranya tidak berubahlah. Kalau berubah, maka nak tunjuk najis tu agak banyak dan air itu menjadi air mutanajis. Dulu kita belajar bagaimana masa zaman Nabi dulu ada telaga nama dia Buda'ah. Telaga tu, orang Yahudi ni jahat, dia pergi duk buang benda-benda kotak dalam tu. Apa kain-kain hak depa haid nifas pergi buang dalam telaga tu. Tapi kerana ayat telaga tu banyak, maka tetap tidak menjadi air mutanajis kerana banyak airnya. Jadi tak ada masalah. Yang ke-14, air yang sedikit atau air yang banyak. Apabila jatuh najis ke dalamnya, lalu berubah rasanya atau warnanya atau baunya, air itu adalah menjadi air mutanajis, air yang mengandungi najis. Baik. Yang ke-15, najis-najis yang dimaafkan bila jatuh ke dalam air. Ini di antara najis-najis yang dimaafkan. Yang pertama, bangkai-bangkai yang tidak mengalir darahnya jika dipotong di masa hidup. Jenis tak keluar darah, lipas ke apa ke jatuh, dia bukan keluar darah macam binatang lain. Jadi, tak menjadi, dimaafkanlah walaupun dikira potonglah lipas ni, tapi dimaafkan. Yang kedua, najis yang tidak dapat dilihat oleh mata yang sederhana, tak perasan, tak dapat tengok, dimaafkan. Yang ketiga, najis yang dibawa oleh lalat ke dalam air. Lalat tu dia pergi hinggap di atas bangkai khinzir, contoh dia. Mana kita nak pergi duduk periksa? Mana pergi duduk cek kaki dia? Lalat ni selalunya tempat yang dia pergi duduk hinggap tu, bangkai-bangkai lah. Tempat yang busuk-busuk. Tu kira habitat dia lah. Bangkai ayam ke, bangkai anjing ke, bangkai apa, kita tak tahu. Tapi bila dia main hinggap di kita, dia masuk dalam ayak ke, itu dimaafkan. Bahkan, boleh lah kita nak minum ayak tu. Cuma, tahu gamak atau tak gamak nak minum. Kalau kita pergi di kedai, tiba-tiba masuk ayak, tak ambil dah. Masuk lalat dalam ayak minuman kita. Tapi Nabi kata, kalaulah lalat, zubab ni lalat, masuk dalam bekas minuman kita, maka hendaklah kita bagi lalat tu tenggelam. Tolak, bagi masuk dalam, lepas tu kita buang lalat tadi, boleh kita minum ayak tadi. Nabi kata, di sayap lalat tu ada penawar, dan sebelah sayap dia lagi ada racun. Bila kita bagi tenggelam, dia akan neutral balik. Neutral balik, kita boleh minum. Kita boleh minum. Kalau tergamak tu hebatlah juga. Boleh minum. Tengah di sebelah negara orang kulit hitam. Saya pernah tengok dokumentari. Mereka ambil lalat tu. Sebab dah sabit dengan hadis Nabi, ada penawar di sayap dia. Mereka guna lalat. Guna lalat ambil daripada apa, sayap-sayap dia tu untuk jadikan penawar dalam perubatan. Ini hebat. Bila Nabi sebut tu, memang benar, betul dan kita kena percaya sungguh. Baik. Yang keempat, percikan air kencing yang tidak dapat dilihat oleh
mata. Yang sikit lah. Sebab tu kita kena berhati-hati dalam ataupun ketika nak buang air kecil, kena berhati-hati. Kita bimbang takut najis tu. Najis tu dia kena pakaian kita dalam kadar yang banyak, menyebabkan habis sembahyang kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah satu ketika Nabi lalu di kawasan perkuburan. Allah Taala buka hijab, Nabi tahu, Nabi beritahu sahabat, penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu tu disebabkan kencing dia. Disebabkan kencing dia. Mungkin dia basuh najis tak betul seperti mana yang dikehendaki oleh syarak. Ataupun bila dia tidak istibrak. Istibrak ni sunat. Bila lepas kita kencing, kita buang air tu, kita buat batuk-batuk. Bagi urat perut kita tu jadi bergerak-gerak. Bila kita batuk-batuk, berdehem-dehem. Supaya air kencing tu keluar habis. Lepas tu, kena urutlah juga daripada bawah tu supaya air kencing tu habis. Setengah orang dia basuh, dia buat ikut dan je. Dia bangkit-bangkit, air najis tu keluar balik. Ini yang menyebabkan bahaya. Menyebabkan penghuni kubur itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita istinja tak betul, najis tu tidak suci, jadi tak dapat menyucikan najis yang ada tu, dia membawa kesan kepada ibadah kita. Sembahyang kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jaga betul. Baik, yang kelima, kucing yang menjilat atau memakan benda-benda yang najis dan sudah ditanggungkan suci mulutnya selepas kucing itu hilang. Maksudnya dia, kucing ni macam-macam lah dia makan, tikus lah, apalah. Kalau ada benda yang najis, tapi yang ada di lidah dia tu akan hilang dan dimaafkan kalau ada lagi pun. Bukan dia nak pergi gosok gigi pula ke apa, kucing ni. Nak pergi bersugi ke apa, tak lah. Tapi kalau dia main jilat kita, walaupun ada najis, tapi dimaafkan. Baik. Yang keenam, bulu-bulu najis yang sedikit pada pandangan orang ramai, yakni pada uruf, sikit, tak banyak, dimaafkan. Yang ketujuh, najis-najis binatang yang ada, najis-najis binatang yang ada pada dia tulis itu lubang juburnya. Maksudnya yang di binatang lah, dia bukan jenis basuh ni. Dia main sereneh kat kita, yang sikit, maka dimaafkan. 16. Air yang boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis ialah air mutlak dan air musyammas. Air kita belajar sebelum ni. Air yang boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis ialah air mutlak. Air yang suci, bersih. Air yang bukan air lain. Air mutlak lah yang kita belajar sebelum ni. Air yang semata-mata air. Dan air musyammas. Air musyammas ni air yang terjemur di tengah matahari. Tetapi air musyammas itu makruh menggunakannya pada badan. Air yang kena di panas matahari, makruh kita guna pada badan kita. Dan dia boleh guna untuk bersuci juga, tapi jadi makruh. Kalau kita ada air yang lain, lebih utama kita gunakan air mutlak yang bukan air musammas lah. Bila sebut makruh ni, kemungkinan adalah kesan yang boleh memudaratkan kita.
Dia akan jadi penyakit kulit ke, dia akan jadi panau ke, dia akan jadi macam-macam lah. Jadi kita cuba elakkan. Yang ke-17, air mustakmal tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sekalipun air itu suci pada dirinya, tetapi tidak boleh tidak menyucikan bagi yang lain. Air mutanajis tidak boleh digunakan untuk apa-apa pun. Kita nak basuh baju kan, nak apa kan, jadi najis lah. Jadi, pergi juruh pokok tak apalah. Guna untuk manfaat yang lain. Itu khulasah daripada jenis-jenis air yang kita belajar sebelum ni. Habislah setakat ni. Dan kita akan tengok pendapat imam-imam mazhab Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali. Perbahasan berkenaan dengan air mutlak, air musammas, air mustakmal dan air mutanajis. Baik, kita tengok. Pendapat imam-imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Perbahasannya. Yang pertama berkenaan dengan air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci pada dirinya, lagi menyucikan bagi yang lain. Kita belajar itu ayat sungai, ayat telaga, ayat paip, ayat hujan, ayat laut, ayat salji. Semua-semua itu adalah air mutlak. Dia suci dan boleh menyucikan. Suci dan boleh menyucikan. Iaitu setiap air yang turun dari langit atau yang terbit dari bumi, selama tetap atas asal semula jadinya. Ayat hujan, ayat mutlak, ayat mata ayat, ayat yang keluar daripada bumi. Itu adalah air mutlak. Dan tidak berubah salah satu daripada sifatnya yang tiga, iaitu warnanya, rasa dan baunya, atau berubah dengan sebab sesuatu yang tidak menjejaskan kesucian air itu, seperti berubah dengan sebab tanah yang suci. Kan ayat tanah tu dia keruh lah sikit, berubah warna daripada jernih, dia akan jadi keruh macam tu. Tapi daripada tanah yang suci, tak apa, masih lagi ayat mutlak. Masih lagi ayat mutlak. Lumut, banyak lumut. Dalam telaga tu ada lumut. Dalam kawasan paya tu banyak lumut. Atau kiambang, pokok kiambang. Ni dia boleh berubah lah ayat tu. Dia akan jadi nak gelap, hitam ke, dia nak jadi macam karat kita nampak. Dan bukan pula air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar dan membasuh najis. Tu dah jadi ayat mustakmal lah, sebab tu dia kata dan bukan. Dan bukan pula air yang sudah digunakan. Bila sudah digunakan, mustakmal lah. Jadi ayat mustakmal. Baik. Dan bukan pula air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar dan membasuh najis. Iaitu air hujan, air laut, air telaga, air sungai, air mata air, air embun dan air salji. Ini contoh-contoh air mutlak tadi. Dikecualikan air mustakmal yang telah digunakan untuk membasuh najis ataupun kita guna untuk mengangkat hadas. Imam-imam mazhab yang empat telah ijma' berpendapat air mutlak adalah suci dan menyucikan. Semua empat mazhab tu pada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i telah ijma'
bersepakat. Semua sama. Air mutlak adalah suci dan menyucikan. Dia bukan setakat dia bersih suci dan dia boleh menyucikan. Ia boleh digunakan untuk membasuh najis. Kita nak cuci najis. Berwuduk untuk mengangkat hadas kecil. Dan mandi janabah. Kita nak mengangkat hadas besar. Mereka berhujah dan berdalilkan nas-nas berikut. Ini pasal apa mereka berpendapat air mutlak suci dan boleh menyucikan berdasarkan dalil nakli. Bila sebut dalil nakli ni daripada sama ada daripada Al-Quran atau hadis Nabi. Okay. Ni dalil dia. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Sadaqallahul azim. Maksudnya dan kami menurunkan dari langit air yang bersih suci. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, ayat yang turun daripada langit ni bersih suci dan boleh menyucikan. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Surah Al-Anfal ayat 11. Maksudnya dan Allah menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya. Kita boleh guna ayat hujan untuk menyucikan. Baik, dalil yang ketiga diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah air laut itu digunakan untuk berwuduk? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa at-tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Tirmizi dan Bukhari ada dalam riwayat ni. Maksudnya air laut itu bersih dan halal bangkainya. Air laut itu bersih, boleh menyucikan dan ikan, bangkai ikan yang ada di dalam laut tu halal kita makan. Halal. Sotong, ketam, yang binatang yang hidup di dalam laut lah, maka boleh kita makan, halal kita makan. Ikan ni bila dia mati bangkai lah juga, tapi di antara bangkai yang halal. Nabi sebut di dalam satu hadis ni. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Maksudnya sesungguhnya air itu suci, tidak menajiskannya oleh sesuatu, kecuali berubah warna, kecuali berubah baunya atau rasanya atau warnanya. Air tu pada asalnya bersih, suci, tapi bila berubah bau, rasa, warna, maka berubahlah sifat air tadi. Baik.
Yang kedua, air mustakmal. Tadi berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tadi, inilah imam 4 mazhab berpegang air mutlak itu suci dan menyucikan. Bukan setakat suci dan menyucikan. Kita tengok pula jenis air mustakmal. Yang kedua, air mustakmal. Al-Hanafiyah berpendapat air mustakmal ialah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Yakni air yang sudah dipakai untuk berwuduk atau mandi janabah. Bila guna tu dia jadi air mustakmal. Dia sudah berubah daripada air mutlak kepada air mustakmal. Atau kerana ibadah kepada Allah, iaitu berwuduk dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kerana untuk uruskan jenazah, nak sembahyang jenazah, masuk masjid, menyentuh Quran dan membacanya. Dan air itu menjadi air mustakmal. Tadi kita ambil wuduk tu. Taqarrub kepada Allah tu. Pasal apa? Sebab kita nak sembahyang jenazah, kita nak masuk masjid, nak sentuh Al-Quran, kita nak baca Al-Quran. Dan air itu menjadi air mustakmal dengan sebab bercerai dari tubuh badan. Kita dah guna dah, dia pisah di badan kita tu. Ini bermakna air yang mustakmal itu ialah air yang berhubung dengan anggota, yang telah berhubung dengan anggota-anggota badan. Bukan kesemua air tadi yang kena di badan kita. Yang kita dah guna untuk bersuci, untuk berwuduk, dia kategori dia air mustakmal. Ini daripada pandangan mazhab Hanafi, ulama-ulama imam mazhab Hanafi. Justru itu mengikut kaul yang rajih dan muktamad di sisi Al-Hanafiyah, di sisi ulama-ulama mazhab Hanafi, air yang mustakmal itu adalah suci pada dirinya, tidak menyucikan bagi yang lain. Dah dia berubah dah daripada mutlak tadi, dah jadi mustakmal. Maka dia tak menyucikan yang lain. Iaitu tidak boleh digunakan untuk mengangkatkan hadas. Yakni untuk berwuduk dan mandi janabah. Air mustakmal itu hanya boleh digunakan untuk menyucikan kekotoran dan benda-benda yang cemar-cemar, dan untuk membasuh, menghilangkan najis yang ada pada pakaian dan badan. Ini di sisi ulama mazhab Hanafi. Jangan kita salah faham. Ini di sisi ulama mazhab Hanafi. Baik. Tapi dalam nak mengangkat hadas tak boleh. Nak berwuduk, nak mandi wajib tak boleh. Tapi ayat ni kalau terimpun duk ada, kita nak gunakan untuk cuci najis di pakaian, boleh. Ini mengikut mazhab Hanafi. Ulama-ulama mazhab Hanafi. Kita tengok pula Al-Malikiyah. Ulama-ulama mazhab Maliki berpendapat air mustakmal. Bila kita sebut ayat mustakmal ni, ayat yang telah digunakan. Ialah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Yakni air yang sudah dipakai untuk berwuduk dan mandi janabah. Atau untuk membasuh, menghilangkan ain najis. Sama ada mandi itu wajib, seperti mandi mayat. Atau wuduk yang tidak wajib, yakni wuduk yang sunat. Ada wuduk yang sunat. Kita tajdid wuduk tu sunat. Kita ada dah wuduk,
Cuma kita nak pi memperbaharui wuduk kita. Itu sunat. Yang jadi wajib ni masa kita nak sembahyang, kita berhadas. Kita berhadas kecil, nak sembahyang, maka kita kena pi ambil wuduk. Mengangkat hadas kecil. Tapi kalau hadas tak ada, kita masih lagi suci daripada hadas kecil, disunatkan pula kita tajdid wuduk kita. Berasa lama lah, tapi kita yakin tak kentut, tak apa lagi, tak berlaku perkara yang membatalkan wuduk, kita pi tajdid, pi perbaharui, renew wuduk kita. Jadi itu sunat. Seperti wuduk di atas wuduk, iaitu tajdidul wuduk, memperbaharui wuduk. Dan mandi Jumaat. Sunat kita mandi hari Jumaat tu. Sunat kita mandi. Sepenuh kita nak pergi sembahyang Jumaat, sunat kita mandi. Mandi 2 hari raya. Kita duk mandi pada pagi raya tu. Kita niat nak mandi pada hari raya Aidilfitri, Aidil Adha tu, itu sunat. Dan basuhan anggota wuduk pada kali yang kedua dan ketiga, apabila tidak berubah air itu dengan sebab dipakai tadi. Okey, itu di antaranya. Contoh, ini di sudut pandangan ulama-ulama mazhab Maliki. InsyaAllah kita sambung sikit lagi, kita bagi laluan kat azan dulu. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasul. Asyhadu anna la haula wala quwwata. La haula wala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Ini pandangan daripada mazhab Maliki. Ulama-ulama mazhab Maliki. Air yang mustakmal ketika mengangkatkan hadas ialah air yang bertitikkan dari anggota.
yang menitik daripada anggota yang kena pada anggota kita, atau air yang berhubung dengan anggota, atau air yang bercerai daripada anggota. Dan air yang bercerai dari anggota itu adalah sedikit, atau dibasuh anggota di dalam air tu, dia celup dalam bekas air tu. Tapi jika air tadi dicedok dari tempatnya dan dibasuh anggota bukan di dalam tempat air itu, maka air tadi tak jadi mustakmal. Dan Al-Malikiyah berpendapat mengikut qaul yang arjah, yang sangat jelas, yang jadi pepegang, air mustakmal itu adalah suci dan menyucikan. Mazhab Maliki dia boleh pula. Qaul yang dipepegang, jadi dia kata air mustakmal itu adalah suci dan menyucikan. Dan tidak makruh menggunakan air mustakmal pada kali yang lain untuk menghilangkan atau membasuh najis, atau membasuh bejana bekas seperti membasuh periuk, kuali, mangkuk, piring dan seumpamanya. Tetapi dimakruhkan menggunakan air mustakmal itu untuk mengangkat hadas. Nak cuci benda-benda lain tak apa, dia tak makruh. Tapi nak berwuduk, nak mandi wajib, makruh. Makruh ni boleh lagi lah. Boleh lagi. Atau membasuh basuhan-basuhan yang sunat, padahal ada air yang lain tetapi air itu sedikit. Itu segi mazhab Maliki. Baik, kita tengok pendapat mazhab di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Apa dia ayat mustakmal tu di segi mazhab kita? Ini yang kita nak pegang. Air mustakmal ialah air yang sedikit, yakni yang tidak sampai 2 kolah dan telah digunakan untuk mengangkat hadas yang fardu. Anggota-anggota fardu. Apa dia? Basuh muka, kalau wuduknya tangan hingga siku. Yang kita sapu di bahagian kepala kita. Basuh kaki, itu anggota-anggota yang fardu. Seperti basuhan yang pertama pada wuduk yang fardu, pada anggota-anggota yang fardu. Dan mengikut qaul yang asah dalam mazhab jadid Imam Syafi'i, qaul yang jadid Imam Syafi'i, basuhan yang sunat seperti basuhan yang kedua dan yang ketiga pada wuduk yang fardu adalah suci. Sehubungan dengan masalah ini, Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i berpendapat di antara air yang boleh dikira air yang mustakmal. Apa dia? Yang pertama, air yang sedikit, tak sampai 2 kolah. Yang dicedok dari tempat air itu tanpa berniat mencedok ketika hendak membasuh 2 tangan, iaitu dengan sengaja memindahkan air tadi dari bejananya untuk membasuh kedua tangannya di luar bejana itu. Dalam masalah ini, andainya seseorang tadi berniat mencedok dengan kedua tangannya, maka air itu adalah suci. Ayat tu tak cukup 2 kolah. Tapi kalau kita cedok dengan tangan, dengan niat sebagai pencedok, tak apa. Tak apa. Dia sebut dalam ni, maka air itu adalah suci. Air basuhan pengganti, menyapu sebahagian kepala atau menyapu khuf. Menyapu khuf ni yang kasut kulit tu. Dan air mandi mayat tidak menjadi mustakmal kecuali air itu telah bercerai dari anggota. Ayat yang mengalak ni, sebab itulah kita ambil wuduk kalau ayat tak banyak, jangan bagi terangkat. Itu yang kita tak bagi terangkat. Bila terangkat dia jadi mustakmal, ambil lain.
Kalau duk ada lagi, kita tarik je. Tarik. Dia tak jadi mustakmal lah. Itu cara dia. Mengenai masalah air mustakmal yang suci yang boleh digunakan untuk membasuh najis adalah tertakluk di bawah 3 syarat. Ini ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Yang pertama, kaul yang asah. Jika air itu sedikit, bukan air yang banyak, hendaklah air itu datang ke atas tempat najis tadi, bukan najis yang datang ke tempat air itu. Supaya air tadi tidak menjadi air mutanajis. Kalau najis mai, jadi kena dikira air mutanajis lah. Kerana air itu akan menjadi air yang masuk najis ke dalamnya. Ataupun mutanajis dengan sebab jatuhnya najis ke dalamnya. Yang kedua, air itu bercerai dari najis tadi dalam keadaan suci tanpa berubah salah satu daripada sifat-sifat yang 3. Yakni berubah baunya, rasanya dan warnanya. Dan suci pula tempatnya. Ayat tadi tak berubah. Yang ketiga, tidak bertambah timbangan air itu. Kalau bertambah maknanya adalah kandungan lain yang masuk dalam air tu. Apabila air tadi berubah atau bertambah timbangannya atau tidak suci tempatnya, di mana warna serta bau najis tadi kedua-duanya masih ada, atau rasa najis itu sahaja yang masih ada lagi dan tidak sukar menghilangkannya, maka air itu tidak boleh dinamakan air mustakmal yang suci. Sebab ada benda-benda tadi. Bau pun ada, warna dia, lepas tu segi kandungan dia pun dah berat pun dah bertambah. Dan tidak boleh digunakan untuk membasuh najis kerana perkara-perkara tersebut menunjukkan di dalam air tadi masih ada ain najis. Bila air tu bau pun lain, warna pun berubah, ataupun rasa dia, maka menunjukkan masih ada ain najis di dalam air tadi. Berhubung dengan hukum air mustakmal. Ini pendapat qaul jadid daripada mazhab Syafi'i. Berhubung dengan hukum air mustakmal mengikut qaul jadid mazhab Syafi'i adalah suci tetapi tidak boleh menyucikan. Dia macam air mutaghayyir. Air nyok. Air nyok suci, bukan najis pun, tapi tak ada guna untuk bersuci. Macam itulah juga air mustakmal yang kita telah gunakan. Dia taklah najis, tapi dia tidak boleh menyucikan. Justru itu dalam mazhab Syafi'i, air mustakmal tadi tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Untuk nak angkat hadas kecil tak boleh. Dan mandi janabah, nak angkat hadas besar pun tak boleh. Dan tidak boleh juga digunakan untuk membasuh, menghilangkan najis. Ini beza dia dengan mazhab Maliki tadi. Jadi kita nak ambil, kita nak pegang ni, kita nak amal ni, ni lah ikut mazhab Syafi'i. Dan adalah dimaafkan sedikit dari air yang mustakmal yang jatuh ke dalam air mutlak. Kalau sikit aja, pecik sikit je masuk, tak apa. Hidup pituang pula ayat tu. Kalau sikit saja tak apa, dimaafkan. Adalah dimaafkan sedikit dari air yang mustakmal yang jatuh ke dalam air mutlak. Dalam masalah ini, jika dihimpunkan air yang mustakmal itu sehingga sampai 2 qolah, maka kaul yang asah dalam mazhab Syafi'i, air itu adalah suci. Ayat yang kita guna dah tu untuk guna anggota basuhan yang fardu tu. Tapi sikitlah hak fardu tu. Yang kedua, yang ketiga tu bukan basuhan fardu dah, tu sunat.
ayat tu, ni ulama bahas sampai dalam macam ni. Ayat tu kalau himpun-himpun, cukup 2 kolah, suci balik. Dia suci balik. Tu mengikut mazhab Syafi'i. InsyaAllah nanti kita akan sambung pendapat di kalangan mazhab Hambali pula. Jadi jangan kita duk keliru. Kalau kita nak amal, kita ambil pegangan mazhab Syafi'i. Kita tak boleh kata pandangan mazhab Maliki tak betul, mereka ada hujah-hujah dia. Kalau kita belajar dalam fiqh Maliki, boleh kita amal ikut cara mazhab Maliki, tak ada masalah. Keempat-empat ni adalah imam mujtahid di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tak ada masalah. Imam Malik guru pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru kepada Imam Hambali. Tak ada masalah. Cuma kita belajar, kita tahu macam ni mazhab Maliki boleh, mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi bila berimpun ayat mustakmal tadi sampai cukup 2 kolah, suci balik. Tu di antaranya. Baik, insya-Allah nanti kita akan tengok juga pandangan yang mazhab yang keempat ni daripada mazhab ulama-ulama mazhab Hambali. Insya-Allah wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Ni kita boleh kita macam ulangan lah untuk kita ulang kaji balik. Kita ingat balik. Kadang-kadang masalah air pun tak selesai lagi. Ini nak tunjuk Islam ini adalah syumul, merangkumi segenap kehidupan kita. Bab ayat pun sampai terang ni, apatah lagi dalam bab-bab yang sangat besar, sampai ke memerintah negara. Tentulah kena ikut Islam. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa azilal syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wan nifaqa wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Suria wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.